Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hayati binti Jamil, pensyarah Politeknik Sultan Azlan Shah, akan berkongsi pembincangan saya pada hari ini berkenaan dengan microball. Baiklah, kita lihat kita punya PowerPoint presentation. Yang ini dia microball. Okay. Berdasarkan tinjauan yang dibuat di sekitar Sungai Behrang, Tasik Potong City dan kawasan perpaitan di Behrang, sampel air yang diambil menunjukkan air tersebut mengalami pencemaran walaupun tidak begitu serius. Penyelenggaraan berkala yang dilakukan bagi tujuan pembersihan kawasan tersebut tidak begitu efektif dan air di kawasan tersebut masih kotor dan mengalami kekeruhan yang tidak mencapai skala air yang bersih. Oleh itu, satu kaedah rawatan air tapungan perlu diikhtiarkan bagi mengatasi masalah tersebut. Ini adalah contoh lokasi di Sungai Behrang. Ini pula sampel air yang kami ambil di air parit kawasan Behrang. Dan ini pula adalah sampel air yang kami diambil di Tasik Potong City. Objektif kajian yang telah saya jalankan adalah, yang pertama adalah untuk menentukan sifat-sifat fizikal air Sungai Behrang, air Tasik Potong City dan air parit kawasan Behrang. Yang kedua adalah membandingkan hasil sampel air yang diambil di Sungai Behrang, air Tasik Potong City dan air parit kawasan Behrang. Dan yang terakhir sekali adalah menentukan nisbah bancuhan microball. Skop kajian adalah tertumpu kepada lokasi kajian, iaitu di sekitar kawasan Behrang, iaitu di Sungai Behrang, Tasik Potong City dan air parit kawasan Behrang. Untuk makluman, sebelum kajian ini diteruskan, sampel air Sungai Behrang, air Potong City dan air parit kawasan Behrang perlu diambil terlebih dahulu untuk melakukan ujian terhadap sampel air. Antara ujian-ujian yang dilakukan adalah yang pertama ujian pH, ujian suhu, ujian kekeruhan ataupun turbidity, ujian oksigen terlaut ataupun DO, dissolved oxygen, ujian permintaan oksigen kimia, COD. Baiklah, ini adalah carta alih bagi kajian yang telah saya lakukan. Dan saya mulakan dengan mendapatkan data-data untuk rawatan air menggunakan microball. Yang kedua adalah menghasilkan microball dalam 3 nisbah bancuhan dan menentukan nisbah bancuhan yang akan digunakan pakai. Yang seterusnya adalah membuat ujian sampel air sebelum dan selepas perawatan dilakukan dengan menggunakan microball di makmal. Antara ujian yang dijalankan adalah ujian pH, ujian kekeruhan, ujian oksigen terlarut, ujian suhu dan ujian permintaan oksigen kimia. Dan seterusnya saya akan membuat perbandingan sampel air dan yang terakhir sekali akan saya lakukan adalah analisis data. Untuk makluman semua adalah sifat-sifat air terbahagi kepada 3 kategori, iaitu sifat-sifat fizikal air, sifat-sifat kimia air dan sifat-sifat biologi air. Microball merupakan satu kaedah untuk sistem kerawatan air yang menggunakan bahan-bahan organik yang tidak membahayakan hidupan air. Ia dihasilkan dengan campuran larutan EM, baja organik dan tanah organik serta bahan tambah iaitu yeast basah serta sekam padi mengikut nisbah 1:2, nisbah 4. Microball diformulakan bagi kesesuaian kes yang persekitarannya di mana ia mudah dilontar dan tenggelam ke dalam air. Ini adalah contoh sampel microball yang telah saya hasilkan. Microball ni adalah hasil campuran baja organik, larutan EM, yeast basah, sekam padi dan juga tanah organik. Pengambilan sampel air merupakan salah satu perkara yang penting dalam menjalankan kajian air. Sampel air Tasik Potong City, air Sungai Behrang dan air parit kawasan Behrang sebelum dan selepas dirawat menggunakan microball diambil untuk dibawa ke makmal untuk diuji. Sebelum mengambil sampel, beberapa perkara perlu diberi perhatian supaya sampel berada di dalam keadaan asal. Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah cara membawa sampel ke makmal, cara mengambil sampel dan cara penyimpanan sampel supaya bacaan yang diperolehi jitu dan tepat. Berikut adalah kaedah-kaedah bagi pengambilan sampel. Yang pertama, botol yang hendak digunakan untuk mengisi sampel dibersihkan dan dikeringkan. Yang kedua, sampel air diambil pada tengah-tengah bahagian tasik, sungai dan parit dan antara permukaan air dan dasar air. Yang ketiga, dengan berhati-hati, botol ditutup dengan penutup
Dan sampel perlu disimpan dalam peti sejuk sekiranya ujian tidak dapat dilakukan dalam 24 jam dari masa sampel diambil. Bagi pengukuran sampel di makmal, perlu dilakukan untuk mendapatkan data-data yang terlibat. Terdapat beberapa ujian yang telah dilakukan untuk mendapatkan data dalam menentukan kualiti air seperti ujian kekeruhan, ujian pH, ujian suhu, ujian oksigen terlarut dan ujian permintaan oksigen kimia. Baiklah, ini adalah contoh ujian suhu yang telah saya lakukan dengan menggunakan peralatan bagi mendapatkan suhu air adalah sama dengan peralatan yang digunakan untuk mendapatkan nilai pH bagi setiap sampel. Kedua-dua bacaan akan ditunjukkan serentak pada alat yang digunakan. Berikut adalah peralatan yang saya gunakan untuk menjalankan ujian kekeruhan. Rajah pertama menunjukkan alat untuk ujian kekeruhan dan rajah kedua sampel air yang sedang diuji. Bagi ujian oksigen terlarut, ini adalah contoh gambaran peralatan dan air yang sedang diuji. Bagi ujian permintaan oksigen kimia, ini adalah contoh gambaran peralatan yang telah saya lakukan bersama dengan ujian. Dan ini adalah hasil dapatan ataupun analisis yang telah saya jalankan bagi ketiga-tiga sampel air bagi ketiga-tiga lokasi. Berikut adalah hasil daripada analisa ujian pH. Ya, iaitu pada Tasik Kosong City, sebelum air tersebut dimasukkan makpol, bacaannya adalah 22.7 dan selepas kita letakkan sampel microball, hasil dapatan menunjukkan 22.8, sama juga dengan dapatan pada air parit dan juga air Sungai Berang. Okay. Berikut adalah graf analisa ujian suhu, ya, sebelum dan juga selepas. Okay. Ini adalah jadual bagi ujian pH. Ya. Bagi air Proton City, sebelum kita letakkan microball, bacaan menunjukkan 4.09 nilai pH-nya. Ya. Dan selepas kita letakkan microball, nilai bacaan pH meningkat kepada 5.55. Dan seterusnya bagi air parit, sebelum kita letakkan microball, bacaan menunjukkan 5.50 dan meningkat selepas kita meletakkan microball menjadi 6.06. Okay. Untuk makluman tuan-puan sekalian, bacaan 7 pada nilai pH menunjukkan bacaan neutral. Ya. Okay. Bagi air Sungai Berang, 4.99 sebelum kita letakkan microball, dan selepas kita letakkan microball, bacaan meningkat kepada 5.49. Okay. Ini adalah gambaran dalam bentuk graf, perbandingan di antara sebelum dan selepas kita letakkan microball bagi ujian pH. Berikut pula adalah hasil analisa ujian kekeruhan. Ya. Bagi kekeruhan, sebelum kita meletakkan microball di air Proton City, bacaan menunjukkan 180. Manakala bila setelah kita meletakkan microball, bacaan menurun, menunjukkan 20 sahaja bacaannya, menunjukkan bahawa air tersebut setelah diletakkan microball menjadi lebih jernih. Pada air parit pula, kekeruhan sebelum kita meletakkan microball adalah 450 dan selepas kita letak microball, air menjadi jernih kepada 11. Dan bagi pula kepada air Sungai Berang, sebelum kita letakkan microball, bacaan menunjukkan 370 kekeruhannya. Dan selepas kita letakkan microball, kekeruhannya menjadi jernih kepada 12. Okey, kita boleh lihat daripada segi graf, peningkatan air mendadak menjadi jernih selepas kita letakkan microball. Okey, ujian seterusnya adalah ujian oksigen terlarut, dan analisa yang telah diperolehi adalah sebelum diletak microball pada air Proton City adalah 7.03, meningkat oksigennya iaitu kepada 7.80, dan air parit 1.45 sebelum kita letak microball dan meningkat oksigen terlarut
kepada 7.28 setelah kita letakkan microball. Begitu juga pada air Sungai Berang, sebelum diletakkan microball, bacaan menunjukkan 2.27 dan selepas diletakkan microball, bacaan menunjukkan 7.35. Ini adalah dalam bentuk gambar rajah graf sebelum dan selepas kita letakkan microball. Dan ini pula adalah hasil analisa ujian permintaan oksigen kimia. Kalau kita lihat sebelum kita letakkan microball, di air potentiality bacaan menunjukkan 365 dan oksigen demand selepas kita letak microball menurun kepada 122. Pada air parit pula, sebelum kita letakkan microball, bacaan menunjukkan 122 dan selepas kita letak microball menurun permintaan oksigen kimia kepada 61 bacaannya. Dan pada air Sungai Berang, sebelum kita letakkan microball adalah 213 dan setelah kita letakkan microball menunjukkan bahawa ada peningkatan di situ iaitu 274. Ini adalah dalam bentuk gambaran graf. Secara kesimpulannya, objektif kajian tercapai melalui bancuhan microball yang telah ditentukan iaitu nisbah bancuhan 1:2:4 iaitu 1 untuk efektif microorganism solution EM, 2 untuk baja organik dan 4 untuk tanah organik. Selain itu, sifat-sifat fizikal air juga dapat ditentukan melalui ujian bindai pH, suhu, kekeruhan dan oksigen terlarut di dalam air yang telah dilakukan di makmal. Berdasarkan ketiga-tiga sampel air yang diambil, hasil analisa menunjukkan air parit berlaku perubahan yang ketara daripada data yang untuk ujian kekeruhan, pH dan oksigen terlarut di antara air sebelum dan selepas air dirawat. Melalui data yang telah diperolehi, penggunaan microball sesuai digunakan untuk kawasan takungan air dan dapat dikomersialkan untuk kegunaan penternakan ikan air tawar kerana air yang telah dirawat adalah bersifat asid. Ianya tidak sesuai digunakan untuk kegunaan domestik. Itu sahaja pembintangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.